penerangan berkaitan ataupun penerangan tentang OPR 1 dan juga OPR 2 yang akan disampaikan oleh Cikgu Yusaini bin Haji Kasirun, dan slot yang kedua adalah cara untuk mengenal pasti penulisan isu, punca dan juga intervensi secara terperinci lagi dalam OPR tersebut yang akan disampaikan oleh Cikgu Noziha binti Ahmad. Baiklah rakan-rakan, sebelum kita mulakan perkongsian pada petang ini, saya menyatakan dalam melalui slot pada petang ini, kedua-dua slot pada petang ini, rakan-rakan boleh bertanyakan soalan pada akhir perkongsian rakan-rakan kita pada petang ini, kedua-dua rakan-rakan kita pada petang ini. Jadi pada permulaan untuk slot yang pertama, Cikgu Yusaini akan berkongsikan segmennya, dan juga slot yang kedua, Cikgu Ziha akan kongsikan segmennya, dan diikuti dengan slot yang ketiga iaitu slot Q&A. Sekiranya terdapat kekeliruan ataupun pertanyaan yang rakan-rakan ingin tanyakan kepada kami semua. Okey, baiklah, kita boleh mulakan rakan-rakan? Boleh saya mulakan? Boleh, boleh. Boleh. Baiklah, jadi kita mulakan dengan slot yang pertama. Jadi saya menjemput Cikgu Yusaini bin Haji Kasirun dengan perkongsian tentang OPR. Dipersilakan. Terima kasih moderator. Boleh dengar suara saya? Boleh. Alhamdulillah. Kita mulakan petang ini, taklimat ini dengan umul kitab ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha, Tuan Timbalan PPD Sektor Pembelajaran, Cik Nazara bin Ali, rakan-rakan setugas di PPD Pontian, dan juga rakan-rakan SLT, MLT yang menyertai taklimat pada petang ini. Pertama sekali terima kasih kepada rakan-rakan kerana sudi meluangkan masa untuk sama-sama berkongsi berkaitan tentang taklimat instrumen OPR ini. Sebenarnya sebelum ini kami telah memberikan taklimat berkaitan OPR ini kepada beberapa orang guru ataupun beberapa pemimpin sekolah. Namun ada keperluan untuk pembugaran semula kerana kita ada buat penyelarasan kembali agar ada keseragaman dalam pengisian OPR ini. Okey, izinkan saya teruskan taklimat ini ya, rakan-rakan. Sekejap, saya pergi slide yang kedua. Okey. Sebenarnya sebelum kita mulakan kepada taklimat OPR ini, kita buat sorotan kembali tentang pelan pembangunan pendidikan di Malaysia 2013 hingga 2025. Sekarang kita berada di 2021, bermakna berada di gelombang ketiga. Dalam gelombang ketiga secara umumnya sebenarnya pengurusan sekolah untuk cemerlang ni lebih kepada tadbir urus kendiri. Maksudnya memberi peluang untuk sekolah melaksanakan segala pengurusan di bawah kepercayaan, di bawah pengurusan pemimpin sekolah sendiri. Tapi pada masa yang sama sebenarnya pihak PPD, pihak jabatan dan KPM ialah selaku pembimbing bagi sekolah-sekolah. Justru itu kalau kita lihat pada gelombang ketiga ini, kalau yang saya nak fokuskan ialah di sini ialah kalau kita lihat bahagian bawah itu ialah tentang membenarkan pengurusan sekolah, pengurusan berasaskan sekolah dan autonomi dengan lebih meluas dari segi pelaksanaan kurikulum dan peruntukan belanjawan bagi sekolah yang layak.
Kalau ikut kat sini dari segi pengurusan kurikulum yang kita akan sentuh berkaitan OPR ini ialah tentang pengurusan panitia mata pelajaran lah. Adalah diharapkan dengan penggunaan OPR ini nanti rakan-rakan selaku SLT dan MLT akan melaksanakan bimbingan kepada rakan-rakan guru bagi mencapai tahap kecemerlangan dalam kurikulum, terutamanya dalam pelaksanaan ataupun dalam pengurusan bagi panitia mata pelajaran. Okey, apa itu OPR? Kenapa perlu OPR? Siapa perlu guna dan bagaimana guna dia? Kalau kita ikutkan secara umum dia, OPR ini rakan-rakan OPR ini dia ada dua. Itu OPR 1 dan OPR 2. Untuk maklumat rakan-rakan, ada beberapa daerah lain telah pun menggunakan dia. Cuma Pontian kali ini nak memperkenalkan kepada rakan-rakan OPR ni. OPR ialah one page report. One page report. Maksudnya pelaporan. Satu pelaporan, dia ada dua. Kalau yang satu OPR 1 ialah pelaporan tentang pelaksanaan intervensi yang akan dilaksanakan oleh pihak sekolah mengikut bidang ataupun mata pelajaran. Manakala OPR 2 ialah pelaporan pelaksanaan intervensi. Maksud dia ialah apabila OPR 1 kita dah buatkan pelaporan intervensi, cadangan dia, isu dia, punca dia dan sasaran dia kita dah buat dalam pembentangan yang pertama. Nanti pada pembentangan yang kedua ialah kita akan melihat balik sejauh mana intervensi telah dilaksanakan, apa isu yang timbul, apa tindakan penambahbaikan yang akan dilaksanakan. Okey. Kenapa perlu OPR? Okey. OPR ni sebenarnya merupakan intervensi, salah satu instrumen yang intervensi berfokuskan kepada mata pelajaran dan pada masa yang sama ialah dengan merujuk kepada data yang ada kumpulan sasaran dan ada petunjuk prestasi yang perlu dicapai, tempoh masa. Pendekatan OPR ni lebih kepada PDCA, iaitu Plan, Do, Check and Act, dan juga bimbingan pelaksanaan OPR yang akan dilaksanakan oleh rakan-rakan kepada rakan-rakan guru ataupun kepada panitia masing-masing ialah dengan menepati model GROW. Kalau kita lihat kan sebenarnya OPR ni sebenarnya membantu juga untuk kita bagi menepati keperluan ataupun kehendak SKPMG 2 Standard 3.1 di bawah aspek 3.1.2 ialah pengurusan mata pelajaran dan boleh disentuh kepada dua tools ataupun tindakan untuk mencapai standard. Tindakan untuk mencapai standard iaitu yang pertama, tools pertama ialah pelaksanaan mata pelajaran diurus secara profesional dan terancang. Manakala untuk tools yang kedua ialah program peningkatan pencapaian murid. Dan kita boleh juga kaitkan dengan 3.1.2.2 program untuk guru. Pada masa yang sama juga OPR sini menyokong kepada DTP di program transformasi daerah, salah satu inisiatif dalam Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia, itu di bawah pengurusan dialog prestasi. Rakan-rakan boleh gunakan OPR ini untuk dialog prestasi panitia, dibawa kepada dialog prestasi sekolah dan juga dibawa kepada dialog prestasi daerah. Instrumen ini lebih mudah untuk pelaporan dia. Okey, saya teruskan. Okey, pengisian. Pengisian OPR ni, kita galakkan OPR ni diisi oleh panitia mata pelajaran bagi memudahkan di peringkat SLT dan MLT mengesan sejauh mana keberkesanan dan pelaksanaan intervensi bagi penyelesaian isu yang berlaku di sekolah. Okey. Kalau kita lihat kan sama macam saya sentuh tadi, dia ada sentuh dalam SKPMG 2 Standard 3.1 di bawah pengurusan kurikulum. Di situ pengurusan panitia mata pelajaran. Ada berkaitan dengan pengisian kenapa panitia mata pelajaran boleh isi benda ni, ada kaitan dengan dia, tools kat situ. Dan juga kalau kita lihat pada SPI bilangan 4 1986 di bawah pengurusan panitia mata pelajaran ada disentuh tentang ada dua item di situ yang saya paparkan di situ. Yang pertama ialah memperbaiki prestasi pelajar-pelajar dalam peperiksaan
Yang kedua lah mengkaji dan menganalisis keputusan peperiksaan pelajar-pelajar. Dalam OPR ni ada berlaku benda ini. Dia menyokonglah kepada SPI bilangan 4 dan juga menyokong kepada aspek 3.1.2. Okey, kita teruskan seterusnya lah peranan guru kanan mata pelajaran. Okey, untuk rakan-rakan sebenarnya bagi memudahkan rakan-rakan untuk menyemak tentang pelaksanaan intervensi, rakan-rakan boleh tengok pada one page report yang dihantar oleh panitia masing-masing. Di situ rakan-rakan boleh lihat sejauh mana intervensi telah dilaksanakan dan sejauh mana keberkesanan intervensi tersebut. Tanpa mungkin rakan-rakan melihat secara mendalam lah. Kecuali apabila rakan-rakan dapat, contohnya rakan-rakan dapat melihat ada sesuatu yang perlu dibimbing, contohnya di bawah panitia mata pelajaran matematik, rakan-rakan boleh lihat OPR dia dan boleh deep dive lah lebih mendalam melalui perancangan strategik panitia masing-masing. Kalau kita ikutkan salah satu daripada surat pergeling ikhtisas KPM bilangan 4 tahun 2021 tentang MYSG, Malaysian School Governance ni, garis panduan yang ditetapkan ni ada membantu sikitlah OPR bagi pengurusan profesional bagi rujukan rasmi sekolah-sekolah. Saya teruskan OPR. Okey, ini paparan umum. Biasa rakan-rakan dah lihat tentang apa yang ada dalam OPR tu. Ya, ada, kalau kita lihat betul-betul satu persatu dalam OPR itu sebenarnya ada 17 item yang ada di dalam OPR 1 lah. Nanti saya terangkan satu persatu. Cuma yang kat sini ialah kita nak relatekan tadi, macam saya kaitkan tadi, adanya GROW dan adanya PDCA. Kalau kita lihat, okay, GROW maksudnya untuk bimbingan di situ, bermula dengan goal. Goal kalau kita boleh lihat pada KPI dan pada sasaran. Manakala reality, kita lihat pada isu atau masalah semasa, kita lihat pada punca, kita lihat pada pencapaian semasa, kita lihat pada priority dan kita lihat pada kumpulan sasaran. Option yang berada pada intervensi, risiko dan juga mitigasi, manakala way forward berada pada strategi pelaksanaan. Ini secara umum lah tentang apa yang ada dalam OPR ni sebenarnya membantu kepada dua, itu bimbingan secara GROW dan juga pelaksanaan melalui PDCA. Okey, saya teruskan. Ini paparan secara umum penerangan setiap item yang ada. Setiap item yang ada dalam paparan tersebut. Nanti rakan-rakan boleh rujuklah. Semua saya akan berikan penerangan berkaitan item yang ada ini pada slide berikutnya. Okey, ini contoh. Tapi contoh yang tak lengkap beberapa item saja yang diisi. Okey, untuk nama atas ialah contohnya nama sekolah diikuti dengan kluster 2 kemenjadian murid. Kalau rakan-rakan nak gunakan untuk kluster lain pun boleh ubah di situ. Seterusnya ialah mata pelajaran, kemudian diikuti dengan DC ataupun kalau rakan-rakan buat dialog prestasi panitia tulis DP panitia atau dialog prestasi sekolah tulis DP sekolah, dialog prestasi sekolah. Okey, aspek ialah kalau pada waktu perbincangan itu kita laksanakan tentang ujian pengesanan, kita letak ujian pengesanan. Atau pada waktu itu perbincangan itu, pelaporan itu ada kaitan dengan percubaan, kita letak percubaan. Kalau untuk bimbingan di bawah PPD, kita letak DC, itu Dynamic Coaching. Ikut pada surat pemakluman. Okey, isu atau masalah. Okey, isu atau masalah ni kalau boleh isu atau masalah yang dinyatakan ialah isu yang berkaitan dengan sasaran yang lebih besar lah. Sebelum ini mungkin tak ada perangan, ada rakan-rakan yang menekan isu atau masalah berkaitan dengan ujian pengesanan 1. Kat sini kita lebih berfokus pada SPM. Dan diharapkan apabila sebagai contoh kat sini kan, saya ditulis ini ialah pencapaian grade purata mata pelajaran matematik belum mencapai sasaran. Itu isu atau masalah. Dan saya harap dapat sediakan data sokongan terhadap isu yang dinyatakan. Maksudnya data yang telah dianalisis lah. Seterusnya lah KPI. KPI ni Key Performance Indicator, penunjuk prestasi utama. Fokus dia kita pada fokus SPM.
Kalau berkaitan dengan sekolah bandar dan luar bandar, kita lebih berfokus pada grade purata mata pelajaran. Kalau berkaitan dengan layak mendapat sijil, kita lebih berfokus pada peratus lulus lah. Itu contoh penulisan bagi KPI. Pencapaian semasa. Kalau pencapaian semasa, sini ada tulis AR1 atau AR2, grade purata mata pelajaran dan peratus lulus. Yang inilah bergantung kepada sesi perbincangan ataupun pelaporan yang dilaksanakan. Kalau pelaporan yang telah dilaksanakan, yang akan dilaksanakan, sebagai contoh, hari ini kita ada laksanakan. Jadi pihak sekolah mungkin telah buat sampai AR1, maka pencapaian semasa kita letakkan pencapaian AR1 mata pelajaran. Kalau perbincangan ataupun pelaporan dilaksanakan selepas percubaan dan data percubaan telah ada, maka pencapaian semasa ini rakan-rakan boleh letakkan pencapaian mata pelajaran pada peperiksaan percubaan SPM. Okey, seterusnya punca. Punca ni ialah mestilah ada kaitan dengan isu yang dibangkitkan. Mesti ada kaitan dengan isu yang dibangkitkan. Punca tak semestinya satu, mungkin lebih daripada satu boleh dinyatakan di sini. Dan saya mengharapkan bila rakan-rakan menyatakan punca, pasti adalah sokongan data atau maklumat yang menyokong kepada apa yang rakan-rakan tulis itu sebagai punca. Sebab kita tak nak lihatlah punca ini nanti ada sekadar persepsi saja. InsyaAllah nanti rakan saya akan terangkan yang lebih mendalam tentang isu punca. Sasaran. Sasaran ni lebih kepada headcount, iaitu TOV. Kita dah selaraskan OTI 1, AR1, OTI 2, AR2. Kalau di sekolah rakan-rakan buat sampai AR3 maka boleh tambah OTI 3 dan AR3. Priority. Priority ni fokus utama dalam melaksanakan intervensi. Sebagai contoh, kalau fokus utama rakan-rakan berkaitan contoh dia, kalau contoh dia matematik lebih fokus utama kertas 2, priority dia kertas 2. Kat situ. Bagi contohlah, matematik kertas 2 ataupun priority kepada contoh dia penulisan berkaitan dengan penulisan. Kumpulan sasaran. Kumpulan sasaran ni boleh jadi guru, boleh jadi murid atau yang boleh dikawal. Dan sebaik mungkin bila dinyatakan intervensi, mesti adalah kaitan dengan kumpulan sasaran. Maksudnya adalah perkaitan antara intervensi dan kumpulan sasaran. Tempoh pelaksanaan ialah tempoh pelaksanaan intervensi secara keseluruhan. Sebagai contoh, rakan-rakan ada 3 intervensi. Mungkin 1 sehingga bulan Mac dan yang akhir sekali sehingga November. Jadi tulislah Januari hingga November. Tulis secara umum gitulah. Okey, saya pergi kepada seterusnya ialah risiko. Risiko ialah apa yang risiko yang akan dihadapi bila melaksanakan intervensi yang dicadangkan. Nyatakan risiko tersebut secara ringkas dan mitigasi. Mitigasi ialah usaha untuk mengatasi atau mengurangkan risiko yang ada. Terusnya di bawah-bawah ialah tanda tentang status pelaksanaan intervensi secara keseluruhan lah. Dia ada 4 pilihan di situ. Tiada isu dan sedang berjalan, belum bermula, ada isu dan tertangguh ataupun aktiviti selesai. Tandakan salah satulah. Manakala di bawah strategi pelaksanaan PDCA itu ada contoh kat situ ialah bagaimana secara umum dia intervensi itu akan dilaksanakan, akan terangkan melalui PDCA. Kat situ ada contoh contoh dia plan ada analisis data, periksa item tingkatan 4 ataupun analisis ujian pengesanan ataupun dalam plan tu ada lagi apa aktiviti yang rakan-rakan telah buat. Pelaksanaan dia menggunakan apa, mungkin modul atau mungkin dalam PDP dan bilik darjah sebagainya. Cek bagaimana rakan-rakan cek, adakah melalui ujian pesanan, melalui pemantauan dan sebagainya, ada akhirnya act penambahbaikan intervensi. Ini flow dia lah secara umum. Dan sebaik mungkin untuk strategi pelaksanaan PDCA ni kenalah selari dengan pelan operasi yang telah rakan-rakan sediakan di peringkat panitia atau bidang masing-masing. Ataupun ada yang buat OPPM ataupun ada yang membuat, ada yang ada melaksanakan perancangan strategik panitia. Boleh ikut kat situ mana-mana yang telah rakan-rakan laksanakan lah di peringkat sekolah. Bagi TS25, bagi saya mungkin boleh selari dengan OPPM. Boleh selari dengan pelan operasi dan sebagainya. Ini adalah secara ringkas tentang OPR1 pengisian dia. Okey.
Saya pergi, ini adalah template dia. Nanti kita akan beri, rakan boleh isi dalam ini. Okey. Cuma saya minta tadi, dalam slide ini kita ada sediakan contoh 5, slide kosong ialah data sokongan terhadap isu. Maksud dia kalau rakan-rakan tadi dalam item 5 tadi, saya ulang balik, isu ada masalah, maka adalah sokongan data di sini ataupun maklumat. Kalau pun rakan-rakan tak nak masukkan dalam PowerPoint ni, mungkin rakan-rakan boleh sediakan bahan sokongan yang lain. Mungkin tidak dipautkan, tapi apabila diminta untuk dipaparkan, maka rakan-rakan boleh paparkan. Contoh kalau rakan-rakan kaitkan isu berkaitan matematik tadi, maka data dia adalah data berkaitan tentang grade purata mata pelajaran matematik. Terpulanglah contoh dia, kalau tuan rakan-rakan nak nyatakan dalam bentuk data graf, boleh bentuk dalam graf ataupun dalam bentuk data yang senang dilihat, yang senang difahami. Begitu juga data pencapaian semasa, masa pembentangan. Kalau dah ada AR1, ada data AR1. Kalau ada AR2, data AR2. Okey, data dan maklumat sokongan terhadap punca yang dinyatakan. Kalau sebagai contoh, rakan-rakan beritahu punca tersebut ialah punca guru kurang memahami dan sebagainya, maka adalah data atau sokongan yang menunjukkan bahawa memang data itu relevan lah, memang isu atau punca itu relevan. Seterusnya, senarai dan prestasi kumpulan sasaran. Tadi ada dimaklumkan tentang kumpulan sasaran. Perlu rakan-rakan senaraikan, maksudnya ada nama-nama murid tersebut atau guru yang melibatkan kumpulan sasaran. Prestasi dia, maksud dia kalau mata pelajaran ni, contoh dia saya ambil yang paling mudah, matematik, adalah markah matematik yang terkini lah. Terkini maksudnya kalau masa pelaporan tersebut hanya ada TOV je lah. TOV bagi pelajar berkenaan, sebab kita nak tengok prestasi murid berkenaan. Ataupun kalau ada guru, data guru, ada guru. Biasa guru kita kaitkan dengan data standard 4 dia lah. Standard 4 yang boleh diperincikan mengikut aspek. Okey, OPPM plan operasi. Ini cara maksudnya rakan-rakan masukkan di sini. Kalau tak masukkan pun rakan-rakan ada plan operasi tersendiri, boleh disertakan semasa pengantaran dan boleh dipaparkan apabila diminta. Okey, yang ini ialah OPR2. Dia berbeza sikit dengan OPR1. OPR2 ni tujuan dia untuk kita ada check PDCA kan. Dalam OPR1 kita ada plan and do. Di sini ada plan and do, ada check dan ada act untuk tindakan. Secara umum ni inilah OPR2. Saya nak terangkan sikit OPR2. Okey. Dia OPR2. Penerangan dia nanti rakan-rakan boleh lihat. Okey. Yang sama antara OPR1 dengan OPR2 ialah yang pertama dia lah mata pelajaran lah. Yang kedua dia nama sekolah, itu kaitan lah. Yang ketiga dia isu di dalam OPR2 atau masalah mesti sama dengan isu dalam OPR1 sebab ini adalah pelaporan yang kedua selepas OPR1. KPI pun sama. Pencapaian semasa berbeza. Pencapaian semasa ambil yang terkini. Mungkin dalam OPR1 setakat ada AR1, tapi bila pembentangan kepada OPR2 dah ada AR2 maka pencapaian semasa ialah AR2. Sasaran sama, TOV, OTS sebagainya. Kumpulan sasaran sama seperti mana dinyatakan dalam OPR1. Tempoh pelaksanaan pun mungkin sama. Okey, untuk intervensi. Intervensi pun mesti sama dengan apa yang dicadangkan dalam OPR1. Kalau tak sama, ada perubahan, tak ada masalah, boleh masukkan di situ tapi nyatakan dalam penambahbaikan, ruang penambahbaikan. Contoh dia, katakanlah dalam intervensi yang pertama, rakan-rakan menyatakan bahawa katakanlah modul helang, contoh intervensi. Tapi bila nak laksanakan, rakan-rakan ada masalah untuk laksanakan, rakan-rakan ubah. Jadi perubahan tersebut, rakan-rakan kena nyatakan apa kelemahan dia dan penambahbaikan dia, namakan apa modul ataupun kaedah baru yang intervensi baru yang rakan-rakan akan laksanakan atau telah laksanakan. Dan pada ruang status pun nyatakan seperti mana yang tadi, isu selesai ke, intervensi selesai ke, belum selesai ke dan sebagainya. Dua ini. Untuk OPR2 ni
pengisian dia apabila kita laksanakan bimbingan kali yang kedua, ataupun kalau rakan-rakan nak gunakan untuk sekolah, untuk panitia masing-masing, untuk bidang masing-masing, OPR 2 ni mungkin rakan-rakan boleh gunakan sebagai contohlah selepas percubaan. Maksudnya selepas sesi intervensi dijalankan. Jadi pelaporan kali kedua ataupun dialog prestasi kali kedua di peringkat sekolah. Dialog prestasi pertama guna OPR 1, dialog prestasi kedua guna OPR 2 untuk melaporkan sejauh mana perkembangan prestasi mata pelajaran di bawah tanggungjawab rakan-rakan. Okey, ini sama juga berkaitan dengan bahan sokongan data pencapaian semasa. Begitu juga data pencapaian semasa kumpulan sasaran. Ini adalah perkembangan kumpulan prestasi kumpulan sasaran. Rakan-rakan boleh masukkan daripada TOV, mungkin ada AR1 dan mungkin AR2 sebab kita nak tengok sejauh mana keberkesanan intervensi terhadap kumpulan sasaran tersebut. Yang ini OPPM sama macam yang tadi dalam cadangan dalam OPR yang pertama sebab kita nak tengok mungkin ada penambahbaikan dan ada perubahan sebagainya. Okey, itu saja bagi pembentangan saya. Seterusnya saya serahkan kepada moderator untuk sambung bagi slot yang kedua. Terima kasih. Terima kasih kepada Cikgu Yusaini bin Haji Kasirun. Baiklah, kita teruskan untuk slot yang kedua iaitu slot penerangan cara untuk menulis ataupun menyatakan isu, punca dan juga intervensi. Dengan ini saya menjemput dan mempersilakan Cikgu Noziha binti Ahmad untuk meneruskan slot perkongsian pada petang ini. Dipersilakan Cikgu. Ya. Tengah nak present. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Okey, boleh dengar saya dengan clear tak? Rakan. Boleh. Boleh, Dapat dengar dia betul. Boleh. Alright, terima kasih. Okey, untuk rakan-rakan, pada hari ini saya akan menerangkan tentang isu, apa itu isu, apa itu macam mana nak menulis isu, punca, intervensi, okey, risiko dan mitigasi. Itu yang menimbulkan macam kekeliruan lah dalam kalangan guru sebelum ni lah, sesi-sesi sebelum ni. Okey, seperti yang dinyatakan oleh Encik Yusaini tadi, OPR 1 ialah macam mana cikgu nak mengesan apakah isu utama, okey, apakah isu utama, apakah punca kepada isu tersebut dan apakah intervensi yang cikgu akan laksanakan. Ini adalah OPR 1. OPR 2 nanti untuk mengesan, untuk mempaparkan ataupun menyatakan apakah keberkesanan intervensi kita. Sejauh manakah intervensi kita telah sedang ataupun telah dilaksanakan. Okey, untuk seterusnya ini ialah yang akan diberikan pada guru-guru. Okey, guru-guru akan nampak di sini ada isu, masalah, okey, dan seterusnya. Okey, apakah itu isu? Okey, apakah yang dimasukkan dengan isu? Isu ialah bagaimana kita nak dapat isu berdasarkan pada analisis jurang ataupun data yang kita analisis. Isu mesti berfokus kepada yang besar. Kalau rakan-rakan apa yang kita nampak berlaku kesilapan sebelum ini, isu kebanyakan guru menyatakan isu pada ujian pengesanan 1. Jadi kalau katalah kita nyatakan isu untuk isu kita contohnya belum mencapai sasaran bagi ujian pengesanan 1. Jadi bila kita dah dapat capai jadi untuk OTR 2, maknanya isu tersebut telah kita telah dapat atasi. Okey, tapi apa yang kita nak ialah isu yang besar. Maknanya isu kita bagaimana kita nak mencapai sesuatu yang besar iaitu ke arah SPM.
Itu yang kita nak bagi penulisan isu ataupun masalah. Okey, dia bukan berdasarkan persepsi. Dia mesti ada analisis data. Okey, penulisan isu mesti ringkas. Kalau rakan-rakan nak tulis dia punya data, okey, rakan-rakan boleh buat dalam bentuk kurungan saja. Okey, dan dia mesti berfokus kepada sasaran kita. Isu mesti penulisan dia mesti ringkas, mesti berfokus kepada sasaran. Okey, sasaran rakan-rakan adalah ke arah SPM bagi subjek masing-masing. Okey, penulisan isu. Penulisan isu ia mesti dalam ayat yang negatif. Bukan ayat yang positif. Dia dalam bentuk ayat biasa, contoh ayat biasa, pencapaian GPNP matematik belum mencapai sasaran. Itu simple saja. Okey, kalau katalah rakan-rakan nak buat dia punya data boleh dalam bentuk kurungan. Okey, dalam bentuk kurungan, contoh sebelah sasaran, apa sasaran rakan-rakan, dia punya pengesanan satu berapa. Maknanya kita nampaklah contohnya ataupun belum mencapai sasaran, dia punya jurang dia berapa. Tapi kalau tak nak tulis data tak apa, sebab apa? Data ada terpapar dalam KPI. Okey. Yang kedua, penulisan ayat biasa, peratus murid gagal masih tinggi. Okey. Yang ini yang dimaksudkan dengan ayat biasa. Tapi ayat terbalik maknanya klausa yang pertama dia opposite dengan klausa yang kedua. Contohnya, peratus murid cemerlang positif kan? Bahasa Melayu masih rendah, negatif. So ini yang dimaksudkan dengan ayat terbalik. Dan yang kedua, bilangan murid cemerlang tidak mencapai sasaran. Okey, cemerlang positif, tidak mencapai sasaran, dia negatif. Jadi penulisan dia mesti dalam bentuk ayat negatif. Ada apa-apa pertanyaan setakat ni? Yang ini ialah penulisan isu. Boleh tak nak isi data? Boleh. Buat apa? Dalam bracket. Okey, yang kedua ialah mak tak gerak. Minta maaf sebab slide saya tak gerak. Saya terpaksa stop sharing dulu sebab tak gerak slide saya. Okey, rakan-rakan nampak Nampak. Okey. Berapa isu nak tulis? Okey, berapa isu nak tulis? Sebab saya tak nampak, saya tengok saya punya slide. Berapa isu nak tulis? Hanya satu isu saja. Okey, jadi untuk dibentangkan hanya satu isu saja. Tapi kalau contohnya lah rakan-rakan nak buat dalam dialog prestasi bawah panitia, ditulis oleh guru mata pelajaran masing-masing, maknanya isu tersebut ditulis oleh guru tersebutlah. Isu satu saja, isu bukan 2, 3. Okey, maknanya isu yang besar. Isu satu saja. Okey, seterusnya. Okey. Okey, punca. Apa yang dimaksudkan dengan punca? Punca adalah apa yang kita kena pasti, okey, yang boleh disebabkan oleh isu tersebut. Dia mesti berkaitan dengan isu. Bila kita menulis punca, punca boleh berpunca daripada manusia. Iaitu kalau di sekolah, punca manusia ni murid ataupun guru. Murid ataupun guru. Okey, bila kita kena pasti sebelum ni ada kekeliruan. Bila melaksanakan punca bagi guru, dia mengatakan bahawa seolah-olah guru tu bermasalah. Bukan bukan. Bila kita kata punca guru ni maknanya apakah kita yang perlukan untuk menambah kemahiran atau kompetensi guru. Bukan bermaksud guru tersebut bermasalah.
Okey, kalau kita tengok dalam 3.1.2 pengurusan mata pelajaran, 3.1.2.2, okey, program untuk guru sepatutnya ada 4. Memang dinyatakan dalam SKPMG tu standard 3 aspek 3.1.2 pengurusan mata pelajaran ada 4 program guru. Jadi di sini, okey rakan-rakan, maknanya dia tak nyatakan berapa program murid tau dalam SKPMG tu. 1 pun boleh. Tapi bila program guru, dia mesti sekurang-kurangnya 4 bagi program guru dalam program panitia. Dan bila mencari program guru bukan sekadar persepsi, tetapi mesti berdasarkan data. That's why bila Nazir datang, dia nak tanya kita punya program mesti berdasarkan daripada data. Macam mana rakan-rakan nak ambil data bagi guru? Mungkin daripada TNA, SPL KPM, soal selidik daripada TNA, satu keperluan. Yang kedua, mungkin daripada rakan-rakan buat Google Form, okey, ataupun mungkin data yang rakan-rakan ambil, contohnya penandaan, rakan-rakan tengok guru-guru di bawah rakan-rakan, terutama sekali bagi JKMP ataupun ketua panitia, guru-guru tersebut menghadapi masalah, okey, untuk menanda. Maknanya format penandaan tidak sekata. Itu salah satu punca. Itu salah satu data yang rakan-rakan boleh gunakan sebagai penulisan punca. Okey, sebagai penulisan punca. Itu ialah data manusia dari segi guru, mungkin daripada segi murid, data daripada SAPS, mungkin data daripada soal selidik ataupun data daripada interview setara dengan murid. Okey. Kemudian yang kedua ialah kaedah. Kaedah di sini ialah mungkin kaedah dalam kaedah PDP. Okey, kaedah PDP mungkin PDP tidak berkesan ataupun PDP tidak menjurus kepada format yang terkini. Mungkin guna yang old school punya. Okey, untuk bahan, mungkin penggunaan bahan ada tapi tidak digunakan secara optimum ataupun tiada bahan. Contoh macam sekarang ni format ni tiada bahan. Okey, pengurusan atau pentadbiran mungkin masalah daripada pihak pengurusan. Okey, tidak ada pemantauan. Okey, persekitaran mungkin rasa dalam kelas tu persekitaran tidak kondusif. Peralatan ni selalunya kuranglah dari kita, tapi rakan-rakan boleh guna. Mungkin peralatan di sini kita pada merujuk kepada kita punya bahan bantu mengajar, bahan bantu belajar dan seterusnya. Okey, berapa punca nak tulis? Mesti tanya, berapa punca nak tulis? Terpulang kepada isu yang rakan-rakan nyatakan. Kalau rakan-rakan rasa okey hanya 2 saja, nak ambil punca manusia, guru dengan murid, lagi satu punca kaedah. Kaedah berdasarkan pada guru kan. Okey, 2 je lah. Kalau rasa nak 3 je lah, terpulang. Okey, tapi punca ni mungkin satu punca, mungkin kaedah dengan guru dengan kaedah tadi dia boleh digabungkan untuk satu intervensi. Okey, ataupun satu punca 2 intervensi, terpulang. Okey, berdasarkan isu berdasarkan isu. Jangan pula isu dekat sana bilangan murid cemerlang. Tetapi bila buat punca murid gagal. Ramai murid gagal dalam apa benda sebenarnya. Murid lemah tidak menguasai. Jadi dia opposite. Dia maknanya punca mesti berkait rapat dengan isu yang rakan-rakan nyatakan di atas. Okey, jadi di sini berapa punca terpulang kepada rakan-rakan. Rakan-rakan rasa sebenarnya dia banyak punca. Jadi kalau banyak punca nanti banyak intervensi tak terjalan. Okey, bila penulisan punca ni dan dia mesti berkait rapat isu, punca, intervensi dia mesti berkait rapat. Dia tak boleh go against the other. Okey, dan dia mesti mengikut priority, keutamaan. Bila rakan-rakan menulis punca, yang mana satu punca yang paling utama letak di atas. Okey, dan punca-punca yang berikutnya, okey, rakan-rakan letak di bawah. Okey, macam mana pula nak menulis punca, nak tahu priority, nak duduk prioritas, nak duduk yang mana satu, yang mana yang berdua. Rakan-rakan kena buat why analysis. Why analysis ni 5 why. Dia 5 ni cuma figure, sebenarnya dia boleh tulis banyak lagi, lebih daripada 5 pun tak apa. Okey, yang perkenalkan oleh Sakichi Toyoda ni orang Toyota contohnya
ramai murid gagal matematik. Rakan-rakan tanya, kenapa murid ramai gagal matematik? Murid tidak dapat menguasai formula. Kenapa murid tak dapat menguasai formula? Jadi that is why we call it why analysis, dan akhirnya rakan-rakan dapat punca yang paling utama. Yang itulah rakan-rakan akan tulis sebagai punca yang pertama. Jadi mungkin punca rakan-rakan daripada guru, jadi letaklah guru yang pertama. Kalau rasa murid yang pertama, letaklah murid yang pertama. Jadi bila rakan-rakan menulis punca yang priority, yang rasa yang memang that is memang kritikal lah, rakan-rakan letak yang paling atas sekali. Lepas tu yang kedua, yang ketiga dan seterusnya. Terpulanglah. Nak tulis 2 punca boleh, nak tulis 3 punca boleh, nak tulis banyak-banyak punca pun boleh. Tapi ingat, bila banyak punca nanti banyak intervensi, bila banyak intervensi tak mampu dilaksanakan, rancangan rakan-rakan gagal. Okey. Seterusnya, contoh murid tidak menguasai pembenaran kata. Okey. Jadi pembenaran kata bahasa Inggeris lah. Dia punya isu dia, peratus gagal bahasa Inggeris tahun 6 masih tinggi. Okey. Dia punya isu, peratus gagal bahasa Inggeris atau murid gagal bahasa Inggeris tahun 6. Dia spesifik. Masih tinggi. Bila menulis punca ni dari satu ringkas dan dia mesti spesifik. Okey. Jadi contohnya punca, kenapa gagal? Oh, murid tidak menguasai pembenaran kata. Okey. Jadi dia punya strategi. Okey, strategi sebab kita ada punca kan. Bila punca kita kena tanya. Bila kita nak buat intervensi kita kena tanya strategi. Kita kena ada strategi. Murid tidak menguasai pembenaran kata. Apa strategi kita? Meningkatkan pembenaran kata bahasa Inggeris murid tahun 6. Itu kita punya strategi. Daripada strategi kita tu, kita akan dapat membuat intervensi. Bagaimana? Rakan-rakan tanya soalan, bagaimana untuk meningkatkan pembenaran kata bahasa Inggeris murid tahun 6? Bagaimana? Itu adalah intervensi. Okey, ada apa-apa pertanyaan tak setakat ni? Isu, mesti ringkas, mesti spesifik, mesti ke arah yang paling tinggi. Contohnya kalau SPM lah. Bukan setakat ujian pengesanan. Kalau setakat ujian pengesanan nanti dia berhenti setakat ujian pengesanan, maknanya rakan-rakan telah mengatasi isu tersebut. Jadi rakan-rakan, intervensi rakan-rakan tidak berkesan untuk ke arah yang lebih tinggi. Jadi rakan-rakan punya penulisan isu mesti ke arah SPM. Okey. Seterusnya intervensi. Intervensi yang saya cakap tadi, dia mesti berfokus kepada isu yang telah dikenal pasti. Mesti tidak boleh lari daripada punca. Maknanya intervensi adalah apa yang rakan-rakan hendak laksanakan berdasarkan daripada punca tersebut. Okey. Apa intervensi yang perlu dilaksanakan? Dia mesti berdasarkan strategi. Strategi, apa yang dimasukkan strategi dia? Kalau puncanya murid tidak menguasai pembenaran kata bahasa Inggeris, strategi dia meningkatkan pembenaran kata bahasa Inggeris. Sebagaimana itu adalah intervensi. Dia mesti berfokus kepada sasaran sahaja. Berfokus kepada sasaran. Contoh kalau tadi isu rakan-rakan kepada murid yang cemerlang, sasaran rakan-rakan mesti bilangan murid yang cemerlang. Jika rakan-rakan masukkan semua murid sederhana, murid lemah, itu dah bukan pada intervensi pada isu. Itu dah jadi program rutin. Okey? Itu telah menjadi program rutin. Kalau yang kita maksudkan dengan intervensi pada sasaran adalah pada sasaran yang kita buat pada isu tadi. Kalau isunya murid cemerlang, sasaran dia berapa peratus atau berapa orang murid cemerlang pada tingkatan 5. Kalau isu tersebut pada murid yang gagal, maknanya intervensi mesti pada murid yang gagal. Kalau rakan-rakan masukkan intervensi ada cemerlang, ada sederhana, ada murid lemah, itu dah bukan intervensi yang berfokus. Itu dah jadi program rutin. Okey. Ada apa-apa tak pertanyaan setakat ni? Jelas? Jelas tak? Jelas Puan. Okey terima kasih Cikgu Nur Razimah. Alright. Okey, seterusnya risiko dan mitigasi. Apa yang dimaksudkan dengan risiko? Risiko mesti berfokus pada punca. Okey, saya ulangi punca mesti berfokus kepada isu. Intervensi mesti berfokus kepada punca dan juga isu.
Okey. Jadi daripada intervensi, dia mesti ke arah sasaran kita. Siapa sasaran kita, kita akan nampak dalam isu kita. Okey. Kemungkinan ataupun apa yang dimaksudkan risiko, kemungkinan halangan. Okey, kemungkinan halangan untuk pelaksanaan intervensi. Contohnya kalau manusia ramai murid tidak hadir PDPR. Jadi apa rakan-rakan punya mitigasi, tindakan untuk mengatasi risiko. Contohnya kalau ramai murid tidak hadir PDPR, diberi what you call it modul. Modul bertulis sebagai untuk mengatasi murid-murid yang tidak hadir. That is what we call it mitigasi. Mitigation dalam bahasa Inggeris mitigation. Tindakan untuk mengatasi risiko. Bila kita menulis risiko rakan-rakan, seperti yang saya kata tadi, sama juga penulisan dia mesti tidak boleh lari daripada punca. Kalau rakan-rakan punya punca yang pertama ialah murid, jangan pula rakan-rakan punya risiko yang pertama tiba-tiba guru, dia dah macam dah tak logik. Dia mengikut susunan priority yang rakan-rakan tulis dalam punca tadi. Dia boleh pada manusia, kaedah, bahan, pengurusan atau pentadbiran, persekitaran, mesin atau peralatan dan sebagainya. Okey, saya rasa itu saja penerang. Ya. Ada pertanyaan tu, berapa isu yang perlu diisi ke tak ada had? Okay, very good question. Berapa isu yang berapa isu satu isu? Berapa intervensi? Berapa intervensi yang perlu dilaksanakan? Mungkin satu punca dua intervensi. Mungkin satu punca satu intervensi. Berapa intervensi terpulang kepada rakan-rakan? Kalau rakan-rakan rasa rakan-rakan punca tu sangat kritikal, mungkin punca tentang murid gagal ni, dia perlukan beberapa intervensi. Jadi mungkin 2-3 intervensi untuk satu punca. Okey, terpulang kepada rakan-rakan, dan bila rakan-rakan merancang intervensi terpulang kepada jangka masa. You bear in mind sekarang ni kita dah hampir kepada bulan 10. Kita hanya ada Oktober, November, Disember, okay, January and February. Kita ada lebih kurang 5 bulan. Tolak campur dalam 4 bulan macam tu lah, sebab nanti akan ada cuti kan. Okey. Berapa penulisan risiko? Terpulang kepada punca dah. Terpulang kepada punca. Kalau katalah untuk punca yang pertama, tadi macam punca yang pertama, saya punya punca tadi, okey, saya pergi pada saya punya punca. Okey, punca saya, murid tidak menguasai pembenaran kata bahasa Inggeris lah bagi murid tahun 6, punca dia. Okey, jadi mungkin salah satu risiko saya murid yang tak hadir kehadiran PDPR lah. Bila tak hadir murid tidak hadir, kehadiran pada PDPR tidak mencapai sasaran ataupun tidak mencapai 100%. Itu saya punya risiko. So saya punya mitigasi mungkin memberikan what do you call it, latihan ataupun modul secara yang dikompilasikan, atau dan juga saya boleh memberikan latihan yang diberikan melalui WhatsApp kepada kepada ibu bapa, melalui ibu bapa kalau anak dia tak respon. Maknanya mitigasi, rakan-rakan punya mitigasi terpulang kepada rakan-rakan punya risiko. Mitigasi ni mungkin satu mitigasi, mungkin 2 mitigasi terpulang. Okey? Ada satu lagi. Ya. Boleh tak punca itu ada 2, satu punca murid, satu punca guru, ataupun fokus salah satu saja? Seperti yang saya katakan tadi, definitely lah cikgu, kalau ada punca dia mesti bukan sekadar berpunca kepada guru, mesti berpunca kepada murid. Bukan sekadar punca kepada murid, dia mesti juga berpunca kepada guru. Sebab apa? Ingat dalam pengurusan mata pelajaran, program guru kena ada 4. Kalau kita program guru kita kurang, tak cukup 4 nanti tak selaras dengan apa yang dikendaki dalam SPL KPM. Mungkin rakan-rakan punya program guru ni PLC,
bengkel, apa saja cikgu. Okey, menonton video kan, dalam PLC tu ada menonton video kan, memberikan kritik kepada video dan sebagainya. Macam-macam cikgu. Don't worry. There are a lot of program untuk guru dan juga program untuk murid. Okey? Zia, saya tambah sikit. Okey, boleh? Okey, ada pertanyaan tadi berkaitan dengan risiko, adakah risiko sama banyak dengan punca? Sebenarnya risiko ni ialah kita menjurus kepada punca dan juga intervensi. Kalau intervensi yang dirancang dijangkakan tidak ada risiko, maka itu tak termasuk dalam risiko lah. Maksudnya contohnya kalau rakan-rakan ada 3 intervensi nak laksanakan. Dalam 3 intervensi itu mungkin salah satu daripada dia ada risiko. Jadi risikonya satulah di situ dan mitigasinya satu. Tapi kalau katakanlah rakan-rakan rancang 3 intervensi dan nampak bahawa ketiga-tiganya ada risiko, maksudnya risiko tu ada 3 lah. Dan mitigasi mungkin 3, mungkin 2, mungkin 1. Sebagai contoh, mungkin 2 risiko itu dilaksanakan 1 mitigasi boleh selesaikan risiko, itu tak ada masalah. Jadi tak semestinya risiko tu sama banyak dengan punca. Betul. Okey, contohnya lah kalau rakan-rakan nak buat bengkel secara online, bengkel secara dalam talian dan rakan-rakan merasakan bahawa okey, saya kalau kalau saya buat ni, murid saya terutama sekali murid yang pandai 100% hadir. Maknanya tak ada risiko lah. Maknanya rakan-rakan tahu murid saya kalau buat dalam kelas ni confirm dia memang 100% hadir. Maknanya tidak ada risiko dan tak ada mitigasi lah. Tapi kalau rakan-rakan rasa okey, saya buat kelas ni, kalau buat pun saya rasa setengah dia tak hadir. Jadi apa yang rakan-rakan jangka akan buat kepada yang setengah tidak hadir tu? Mungkin satu risiko, satu mitigasi. Mungkin satu risiko, 2 mitigasi ataupun 3 risiko, 1 mitigasi. Macam yang Cik Yusani kata, dalam 3 risiko dia tapi selesaikan dengan 1 mitigasi. Mungkin dalam memberi modul selesai 3 risiko yang ada tu. Okey, dia terpulang sebenarnya rakan-rakan. Okey, ada lagi apa-apa pertanyaan? Jelas tak? Rakan-rakan, jelas? Cik Ziha. Ya, Okey. ya Cik Nazam. Okey. Dalam menyatakan isu, Alright. dalam menyatakan isu, dia mestilah satu yang kita boleh kira tak, kita boleh capai ataupun yang kita boleh jelaskan bahawa dalam bentuk peratus ke atau nilainya ke. Kuantitatif. Ya. Okay. Sebab kalau kita kata pencapaian matematik belum mencapai sasaran, macam ayat kita tak habis. Tak, dia boleh digambarkan dalam KPI. Dia boleh digambarkan dalam KPI. Maknanya sasaran kita mungkin dalam di ujung sasaran tu rakan-rakan buat dia punya rakan-rakan punya ATR. Okey, sebab apa penulisan punca ni dia lebih ringkas. Dia akan dinyatakan dengan lebih detail dalam dia punya KPI. Okey. Okey, tadi ada okey, Cik Nazam menjawab tak? Saya minta tengok isu bukan punca. Iyalah, betul. Penulisan sebenarnya kalau yang lebih detail dia ada objektif. Jadi bila kalau ada objektif dia nampak jelas, tapi kita dekat sini kita tak buatlah. Bila kita kata objektif. Yes, sebab penulisan bila kita kata penulisan punca ni dia dengan ayat yang ringkas dan dia pada sasaran yang kita nak. Contohnya tidak mencapai sasaran, dia akan digambarkan dalam KPI. Apa dia punya mungkin dalam KPI dalam rakan-rakan punya dalam rakan-rakan punya penyataan KPI tu mungkin rakan-rakan boleh gambarkan kalau naklah ada TOV, ada dia punya ni dia lebih jelas pada ATR di atas. Jadi penulisan bila kita kata peratus murid cemerlang tidak mencapai sasaran, jadi sasaran tu daripada ATR lah yang kita tunjukkan dalam KPI kita sebenarnya. Okey. Terima kasih. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu, saya pun macam baru didedahkan ni, sebab tu saya tanya, bukannya saya menyangkal apa yang kawan saya buat. So, untuk makluman, saya pun
sedang belajar. Yang dapat benda ni SIC je. Imbalan dia tak dapat lagi. Yang jelas sebenarnya sifu kami adalah SIP. SIP memang menguasai sebab mereka buat rancangan pemajuan sekolah RPS tu. RPS. RPS. Okey, terima kasih atas respon. Sama-sama Cik Nazar. Ada satu pertanyaan tu dalam message tu saya bacakan. Tadi ada maklumat program rutin tak dibenarkan. Tapi kalau program rutin tu memberi impak yang tinggi kepada pencapaian mata pelajaran, macam mana pula? Okey, soalan yang baik saya tak kata program rutin tak boleh. Program rutin tu jalankan seperti biasa. Alamak. Okey. Program rutin tu jalankan seperti biasa. Okey, program rutin tu program rutin, tapi program yang rakan-rakan fokuskan ni adalah yang sakit. Macam ni rakan-rakan, dalam seharian saya bagi analogi yang paling simple lah. Yang sakit rakan-rakan bagi ubat. Pada yang dah sihat rakan-rakan bagi vitamin, makjun ke whatever it is. So it means that dia mesti bergerak seiring. Okey, dia mesti bergerak seiring. Tidak ada dinyatakan bahawa program rutin jangan dijalankan. Nanti kesian budak-budak yang cemerlang tu. Tapi fokus rakan-rakan pada apa penyakitnya. Contohnya penyakitnya ialah pada murid yang cemerlang. Jadi fokus tu kepada situ. Tapi program rutin tetap berjalan. Okey. Menjawab tak Cikgu Nazarizal? Cikgu Nazarizal, adakah saya menjawab? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cikgu Syarizan. Okey, Cikgu Syarizan. Saya nak bagi cadangan sedikit lah untuk boleh. Dalam pengisian OPR ni adalah lebih mudah kita memahami sekiranya kita tunjukkan yang salah dan macam mana yang betulnya. Contohlah, ada contoh penulisan punca yang salah. Kemudian penulisan punca yang betul. Jadi kalau macam ni saya hanya mendapat gambaran saja, tak dapat picture yang sebenarnya lah. Tapi mungkin akan dimurnikan lagi, saya percaya pihak PPD akan murnikan. Soalan kedua saya ialah saya lebih kepada mata pelajaran sejarah lah di bawah bidang kemanusiaan. Dalam sejarah ni isu dia ialah pelajar tak menguasai fakta lah, yang paling utama sekali yang selalu kita jumpa, pelajar ni tak dapat menguasai fakta. Dan cara yang paling baik nak menguasai fakta ni ialah dengan banyak melakukan latih tubi. 50 soalan ke 60 soalan ataupun 100 soalan sehari. Sebenarnya dia sesuai untuk semua murid dan dia sesuai untuk semua murid. Kalau nak dikatakan sebagai rutin harian saja, saya rasa tak wajarlah sebab rutin harian kita hanya berfokus kepada beberapa tentang objektif pembelajaran kita saja. Jadi ianya juga boleh diterima sebagai satu intervensi yang sesuai. Itulah saja soalan saya. Terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Syarizan. Yang pertama tu cadangan Okey, cadangan. InsyaAllah lah kami akan perbaiki. Okey, yang Cikgu Syarizan nyatakan tadi, ramai murid tidak menguasai itu bukan isu. Itu adalah punca. Okey, itu adalah punca. Dan latihan yang diberi itu adalah intervensi. Itu bukan isu. Isu mungkin lain. Apa isu dia? Di situ. Jadi dekat sini Cikgu Syarizan, memang bila kita kata punca ni memang tidak menguasai fakta dalam sejarah tu, itu isu global bagi semua murid. Tapi kalau Cikgu Syarizan membuat analisis data contohnya, adakah yang tidak menguasai, ramai yang gagal tu daripada kumpulan cemerlang atau kumpulan sederhana ataupun daripada kumpulan yang lemah yang tak boleh menolong ni. Di mana sebenarnya pemberat di situ. Jadi kalau katalah mungkin dia cemerlang, dia tidak menguasai data, intervensi mesti pada murid yang cemerlang. Intervensi cikgu tak boleh menyuruh. One size doesn't fit all. Satu intervensi tidak boleh berfokus kepada intervensi kita. Bila kita kata pembelajaran terbeza,
Okey, menguasai data, mungkin cara menguasai data budak cemerlang lain, tapi menguasai data budak yang sederhana lain, tapi cara menguasai data budak yang lemah lain. Jadi dekat situ sebenarnya di manakah isu, adakah ia daripada murid yang cemerlang nak capai daripada murid ni tak ramai yang capai cemerlang, adapun peratus sejarah ni ramai yang tidak lulus. Di mana sebenarnya sasaran cikgu tu mesti berfokus. Bila dia melibatkan kepada semua adalah kepada itu yang dinamakan dengan program rutin cikgu. Okey, cuma seperti yang saya kata tadi analogi, mungkin yang cikgu nampak tadi mungkin budak yang lemah ni, ramai yang kuasan lemah ni, kelas belakang-belakang ni ramai sangat tidak lulus sejarah. Jadi mungkin salah satu punca cikgu tidak menguasai fakta. Jadi intervensi cikgu adalah kepada budak yang sakit ni. Intervensi cikgu mesti kepada budak yang sakit, cara intervensi cikgu berbeza. Tapi budak yang dah pandai ni, okey, yang dah pandai, mungkin dia sama juga tidak menguasai fakta, cuma dia tak dapat cemerlang ajalah. Tapi tak dapat cemerlang tu tak banyak. Tapi cara cikgu untuk intervensi menguasai data bagi budak yang pandai ni berbeza. Tapi yang cikgu fokus kepada isu adalah pada budak yang lemah ni. Okey, Cikgu Syarizan? Menjawab tak? Baik, lulus. Okey, terima kasih. Macam dinilai pula ya, ada lulus, ada gagal. Okey. Tambahan sikit. Satu lagi tadi ada maklumat berkaitan tentang penurunan isu. InsyaAllah nanti masa pembentangan, bila rakan-rakan bentangkan sebenarnya itu dalam proses bimbingan akan ada penambahbaikan lagi nanti. Jangan risau tentang itu. Betul, yang dinyatakan oleh Cikgu Yusaini. Jangan takut cikgu, kalau cikgu buat salah tu tak semestinya yang salah tu tak baik, tak betul. Jadi we learn from our mistakes. Don't worry. Okay. Ada apa-apa lagi tak? Terima kasih pada cikgu yang bertanya tadi dan cadangan daripada Cikgu Syarizan. Kami akan ambil iktibar daripada ni. Okay, ada apa-apa lagi? Puan. Siapa tu? Nak tanya. Okey, Cikgu Nazariza. Alright. Saya ada tag message tadi tu, tapi tak apa. Tadi memang betul, program rutin kita jalankan macam biasa. Tapi dari segi penulisan OPR ni, katanya kita tak boleh masukkan program rutin dalam penulisan OPR kan? Ke boleh masukkan? Tak, kita tak masukkan. Kita pada untuk OPR ni ialah pada isu adalah pada yang sakit. Maksudnya program-program selain daripada rutin lah, maksudnya lebih kepada program baru. Betul? Bukan. Program yang cikgu fokuskan untuk mengatasi isu tersebut. Mungkin saya boleh bantu sikit. Okey, alright. Cik Nazra. Tadi Cikgu Syarizan kata dia buat satu program yang menyeluruh semua murid, contohnya kerana murid tak memahami ataupun tidak menguasai fakta. Tapi yang kalau ditulis seperti itu, maknanya dia akan melibatkan semua murid tanpa kita mengetahui apa punca sebenar dia. Mungkin macam yang Cikgu Ziha cakap tadi, murid cemerlang lain dia punya penguasaannya. Murid yang lemah, yang sederhana dia berbeza-beza. Jadi yang kita nak tulis ni ialah apa yang berbeza tu. Mungkin pengisian pemahaman ataupun penguasaan fakta tadi dirasai oleh semua, tapi peringkatnya tak sama. Kalau mungkin tadi saya nak bagi contoh sejarah, saya tak berapa reti. Tapi kalau katakanlah kita buat yang mudahnya, macam contoh murid tak boleh menulis karangan dengan ayat berangkai, misal kata. Jadi untuk murid yang lemah, kita tak akan bagi dia sama latihan dengan murid yang cemerlang. Sebab murid cemerlang walaupun dia tidak boleh menguasai ataupun kurang menguasai tulisan apa ayat berangkai dan sebagainya, mungkin dia ada cara dia. Jadi yang dimasukkan tadi kalau macam Cikgu Nazar juga kata Cikgu Nazariza tadi bukan kata tak boleh semua. Dia bukan kata tak boleh semua, tapi kita pecahkan apa sakitnya. Kalau cerita pasal tak menguasai fakta apa? Mungkin budak yang cemerlang ni dia punya yang dia tak kuasai tu taklah seberat
murid di pertengahan, murid sederhana dengan murid lemah. Jadi kena bezakan dia punya tu. Itu yang kita kata menjurus. Maknanya tak salah buat rutin, tapi dalam rutin tu mesti ada segmen dia. Apa yang ada dalam rutin tu? Okay. Itu yang kita gambarkan. Jadi kalau kita kata murid lemah tu kita beri ubat apa? Murid sederhana kita bagi ubat apa? Murid cemerlang kita bagi ubat apa? Itu saja yang membezakan ni. Okay, terima kasih. Okey, tambahan sedikit. Tambahan sedikit. Begini sebenarnya kita boleh rujuk kepada isu ataupun kepada KPI. Contoh dia untuk capai, sebagai contohlah, untuk capai KPI kita, contoh dia KPI kita ialah 3.25 contoh. Untuk mencapai KPI ni mungkin ada kumpulan sasaran yang kita boleh fokuskan. Agar dengan kita selesaikan kumpulan sasaran itu, maka KPI ini boleh tercapai. Itu yang jadi kumpulan sasaran tu. Jadi macam intervensi rutin tadi dia katakan, mungkin 3 kumpulan. Tapi dalam kita buat intervensi yang dalam OPR ni, kita nampak bahawa contoh kumpulan sederhana ni kalau kita selesaikan, memberi impak yang tinggi kepada pencapaian. Jadi dalam penulisan intervensi, mungkin kita boleh ambil intervensi rutin tapi berfokuskan kepada kumpulan sasaran itulah. Dan intervensi dia berbeza. Maksudnya bukan kita masukkan ketiga-tiga kumpulan dalam intervensi. Kalau dah ketiga-tiga kumpulan, maksudnya kita melaporkan semua sekali. Sebenarnya kita nak tengok kepada kumpulan sasaran ini. Apabila dalam OPR 2, nanti bila kita laporkan intervensi tersebut, kita tengok kumpulan sasaran ini memberi impak tak? Kalau tak, yang itu ada nanti penambahbaikan dalam intervensi. Mungkin rakan-rakan berubah balik kepada kumpulan sasaran yang lain yang akan memberi impak kepada KPI yang perlu dicapai. Jelas Saya tambah sikit. Macam ni, kalau katalah penulisan isu cikgu, contohnya peratus murid gagal masih tinggi. Jadi fokus sasaran yang kita nampak ialah murid gagal. Contohnya katalah murid gagal, contoh murid gagal sejarah 50. Jadi itu yang disasarkan. Kalau katalah murid gagal sejarah tu, kita tengok ada kumpulan sederhana, ada kumpulan yang lemah. Jadi intervensi kita kepada kumpulan sederhana dan kumpulan lemah, intervensi yang berbeza. Contohnya macam tu. Dia tengok kepada isu cikgu sebenarnya. Okay. Dia tengok pada isu. Untuk menulis intervensi ni pada isu. Dan bila saya kata, ya Cikgu Nazarizal. Bermaksud, saya dah faham, saya dah faham. Okay. Bermaksud intervensi ni contohlah kita ambil intervensi buat latih tubi. Tapi latih tubi tu adalah latih tubi berfokus kepada sasaran kita tadi tu. Contohnya kalau pelajar lemah, kita target dia adalah boleh menjawab soalan objektif. Jadi kita buat latih tubi pada soalan objektif, tapi dia punya kata kunci dia untuk intervensi tu namanya adalah latih tubi berfokus. Itu maksudnya yang boleh kita masukkan dalam OPR ni. Itu memang saya masukkan tu. Dia program rutin tapi kita memang buat fokus untuk 3 kumpulan lah. Sebab tadi ada maklumkan program rutin tidak boleh dimasukkan dalam OPR. Jadi pening kan nak cari program apa. Dia mungkin macam ni, dia apa isu Cikgu Nazazal ajar subjek apa ya? Saya ngajar sejarah tingkatan 5. Sama macam Cikgu Syarizan tadi. Okey, Cikgu Syarizan ni jadi memang kebiasaannya program sejarah, intervensi untuk sejarah memang kena bagi latihan banyak lah. Cuma memang kalau berfokus tu memang fokuskan kepada 3 kumpulan tadi tu. Cemerlang, sederhana dan lemah. Jadi memang kebanyakannya sejarah ni kami buat program rutin. Itu yang saya tanya tadi tu. Kalau boleh masukkan program rutin, nama program rutin tu dalam OPR. Apa isu sejarah bagi tingkatan 5 yang kelas Cikgu Nazarizal ajar? Okey. Isu sejarahnya dari segi peratus murid gagal lah. Datanya adalah berkaitan dengan ujian pengesanan 1. Itu maksudnya. Berapa murid gagal cikgu? Berapa murid gagal? Contohlah. Berapa murid cikgu yang gagal sejarah? Contohlah kita ambil lah 30 orang. 20.
Putus-putus. 20. Jadi intervensi cikgu pada yang 20 tu, itu yang akan dinyatakan dalam OPR. Okey, Cikgu faham tak? jelas. Sebab isu cikgu, murid contohnya bilangan murid gagal sejarah, cikgu contoh bagi kelas cikgu Nazar Rizal je lah. Tapi bila cikgu buat OPR ni untuk sekolah, contoh cikgu Nazar Rizal ajar 5 intan. Contoh cikgu, contoh. Ada 30 orang murid yang mengajar, yang dalam 5 intan yang ada 30 orang. Tapi gagal sejarah ada 15 orang. Jadi intervensi cikgu pada yang 15 ni, yang 15 lagi cikgu tak tinggalkan. Tapi yang dimasukkan dalam OPR ni 15 je. Faham tak cikgu? Yang gagal tu, yang gagal. Yang lulus. Okey, jelas. Okey. Alright, dah faham. Terima kasih. Okey. Terima kasih. Ada apa-apa lagi? Sama-sama. Ada apa-apa lagi tak? Assalamualaikum. Ya, Cikgu Nursida. Saya nak tanya, seandainya kita tulis OPR ini, okey, dia punya TOV sekian-sekian banyak sikit, diorang jauh dengan dia punya ETR. Okey. Lepas tu, bila kita buat ujian pengesanan, dia punya tu melebihi ETR. So, dia punya isu tu kita nak buat macam mana tu? Contohlah macam tu. Hello? Maknanya cikgu dah capai sasaran dah ni? Seandainya begitu, kalau kita nak buat isunya apa di situ? Cikgu kena revise cikgu punya ETR dululah. Maknanya kita kena ubah balik semula ke ETR tu? Kalau dah capai ya. Dah capai. Tapi betul ke dah capai ETR cikgu ni sekolah? Tak, seandainya berlaku begitu. Ini nak tanya dulu lah. Okey. Kalau berlakunya sedemikian, cikgu kena revise. Cikgu kena revise cikgu punya ETR lah. Sebab apa? Bila ETR cikgu dah capai lah. Maknanya cikgu punya AR1 ni, dah capai dah cikgu punya ETR. So secara automatik cikgu kena revise cikgu punya ETR. The gap ETR lama dengan ETR baru tu, itu akan menjadi cikgu punya isu untuk capai. Oh, maknanya kita buat yang baru punya ETR lah Selalunya kalau begitulah ETR tak boleh ubah. Ha. ETR tapi tak kalau boleh dia ubah. kalau ada apa-apa lagi tak? Assalamualaikum. Ya, Cikgu Nursida. Saya nak tanya, seandainya kita tulis OPR ini, okey, dia punya TOV sekian-sekian banyak sikit, diorang jauh dengan dia punya ETR. Okey. Lepas tu, bila kita buat ujian pengesanan, dia punya tu melebihi ETR. So, dia punya isu tu kita nak buat macam mana tu? Contohlah macam tu. Hello? Maknanya cikgu dah capai sasaran dah ni? Seandainya begitu, kalau kita nak buat isunya apa di situ? Cikgu kena revise cikgu punya ETR dululah. Maknanya kita kena ubah balik semula ke ETR tu? Kalau dah capai ya. Dah capai. Tapi betul ke dah capai ETR cikgu ni sekolah? Tak, seandainya berlaku begitu. Ini nak tanya dulu lah. Okey. Kalau berlakunya sedemikian, cikgu kena revise. Cikgu kena revise cikgu punya ETR lah. Sebab apa? Bila ETR cikgu dah capai lah. Maknanya cikgu punya AR1 ni, dah capai dah cikgu punya ETR. So secara automatik cikgu kena revise cikgu punya ETR. The gap ETR lama dengan ETR baru tu, itu akan menjadi cikgu punya isu untuk capai. Oh, maknanya kita buat yang baru punya ETR lah Selalunya kalau begitulah ETR tak boleh ubah. ETR tapi tak kalau boleh ubah. kalau dia dah capai, Cik Nazar, dia bagi dia Kalau dah capai sampai ujung tu, tiba-tiba baru AR1 dah capai. Jadi cikgu kena tingkatkan ETR satu lagi. Satu lagi ialah OTI tu pun kena ubah juga. Ya, kena ubah. Sebab mungkin kita jangkakan murid kita nak capai, contoh juga nak capai 80%. Tapi dalam AR1 dah dapat 80. Takkan kita nak stay dekat 80 lagi. Kita kena tingkatkan daripada 80 naikkan jadi 90. Lepas tu OTI 1, OTI 2, kalau ada OTI 3 pun kena
kena belah 3 lah, pecahkan lagi. Jadi masa tu kita cuma akan tengok peningkatannya saja. Kita tak kisah pun, kami tak kisah pun cikgu punya ETR berapa, tapi yang penting ialah peningkatan tu. Ziha. Baik Delas. Ziha, boleh tak kalau keadaan yang macam Cikgu Nursidah ni sebutkan berlaku, instead of tengok pada ETR, dia lihat pula pada perkara lain yang dia boleh tingkatkan. Contohnya murid cemerlang. Mungkin ETR dia capai, tapi adakah jumlah murid cemerlang dia tu atas expectation yang dia yang sekolah nak? Ya, boleh. Sebab apa? Dia depends kepada isu yang dia nak kena pasti tu. Kalau katalah dia tak ada masalah untuk ETR, maknanya peratus untuk ETR ni dah tak ada masalah dah, semua dah capai dah. Maknanya peratus ETR lulus ni dah capai, tapi mungkin JPMP dia tak capai. Okay. Jadi dekat situ mungkin yang nak dia tingkatkan, okey, bagi peratus cemerlang. Ataupun kalau dia nak tingkat, contoh ETR yang cikgu maksudkan adakah ia GPMP ataupun peratusan. Mungkin kalau katalah dua-dua dah mencapai, mungkin cikgu kena tengok tambahkan bilangan, betul ya, macam Cikgu Suraina kata, mungkin tambahkan calon cemerlang lagi, akan mengecilkan lagi dia punya GPMP mata pelajaran tersebut, dan secara automatiknya bila GPMP mata pelajaran teras ni semakin kecil dan dia akan meningkatkan atau mengecilkan cikgu punya GPS sekolah. GPS maknanya grade peratus sekolah. Right? Cikgu Nursidah? Okey, betul Cikgu Suraina. Terima kasih. Terima kasih. Sama. Ada apa-apa lagi tak yang cikgu nak tanya? Cuma satu je cikgu yang saya bagi analogi saya tadi. Okey, untuk yang dah bagus, kita cuma bagi ubat-ubat, bagi vitamin, bagi makjun dan sebagainya. Tapi dalam OPR ni untuk yang sakit saja yang cikgu nyatakan dalam isu tersebut. Kalau katalah peratus murid gagal masih tinggi, maknanya sasaran cikgu pada murid gagal. Kalau katalah isu cikgu peratus murid cemerlang masih rendah, jadi sasaran cikgu ialah pada murid cemerlang. Intervensi ataupun punca mesti pada murid yang cemerlang tu. Apa sebenarnya menyebabkan peratus murid cemerlang ni rendah? Jadi itulah puncanya. Jadi apakah dia punya intervensinya? Maknanya peratus murid, contohnya murid ramai tidak hadir PDPR. Cikgu tanya kenapa murid tak ada PDPR? Sebab mereka tak ada peranti. Kalau katalah untuk punca, cikgu kena cari punca yang dalam kawalan cikgu. Okey, punca yang dalam kawalan. Okey, ada apa-apa tak cikgu nak tanya lagi? Cikgu? Tak ada? Tak ada. Tak ada, okey. Cikgu Syarizan daripada An-Nur ke? Ya, saya. Tak apa, saya mediator An-Nur. Kalau ada apa-apa boleh tanya saya. Cikgu Nazariza dari Sekolah Menengah Parit Betak, betul? Cikgu Nazarizal? Betul tu. Betul. Dia terjawab betul. Sebab terima kasih. Terima kasih Cikgu Syarizal. Okey, terima kasih Cikgu Syarizal tolong jawab. Okey, saya rasa tak ada apa-apa lagi. Saya serahkan, kalau ada apa-apa cikgu buka mic je, cikgu tanya je cikgu Kita sesi perbincangan secara santai ni. Okey, saya serahkan kepada mediator Puan Ros Fatmawati. Terima kasih.